wanita hari ini. Cermin-cermin di atas dinding, siapakah yang terkacak di antara semua? Tapi sebenarnya berdasarkan statistik, wanita yang lebih mengambil masa yang lama di hadapan cermin. Adakah Hawa setuju ataupun tidak? Statistik itu dikeluarkan oleh Fahrin Ahmad sendiri 5 minit yang lalu. Tapi apapun kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang kerana bersama kita di hujung minggu ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan anda bersama menyaksikan WHI Extra. Baik Hawa, bila Hawa kata macam tu, tapi ini berdasarkan fakta dan pemerhatian saya sepanjang saya hidup tau. Malah bersama dengan wanita hari ini sekalipun. Bila saya tengok Hazrina Kasim, Fiza Sabjahan, Fatin Hamimah, Sugita Chandran, Uyaina Arsyad dan termasuk awak sekali menghabiskan masa yang lama kat bilik makeup. Kenalah nak bersiap. Tapi tak silap saya, Fahrin Ahmad depan cermin sikat rambut setengah jam juga. Okey, tapi nak jawab soalan Fahrin tanya dekat cermin tadi. Semestinya lah jawapan dia Fahrin Ahmad. Saja pandai dia ambil hati. Okey, tapi apa pun hari ini bukan kita nak memperdebatkan tentang siapa mengambil masa lama di cermin dan sebagainya. Tapi hari ini mungkin kita akan mencabar kreativiti anda untuk bersama dengan topik kita iaitu dekorasi ataupun deko cermin. Bercakap mengenai cermin pasti ramai suka sebab kalau letak cermin dekat satu ruang dekat rumah tu automatik rumah akan nampak lebih luas. Tetapi sejauh mana kebenarannya, selepas ini kita akan dengan tetamu kita untuk membincangkan mengenai tempat mana nak letak dekat cermin ni nak bagi nampak cantik, nak bagi nampak eksklusif dan juga elegan. Bersantai di hujung minggu ini kita akan berikan idea, inspirasi dan juga kreativiti kepada anda. Tetapi kepada anda juga kita nak mewar-warkan untuk like dan juga share di Facebook kami iaitu Wanita Hari Ini dan juga sila follow Instagram kami WHI TV3. Tinggalkan komen anda di situ, sebarang pendapat dan mungkin setuju atau tak saya kata wanita sebenarnya lebih lama di hadapan cermin. Ataupun sekarang ni ada ni kan selfie kamera tu kat situ dia tengok. Betul, semua orang akan bersetuju dengan saya. Tapi kalau tadi awal siaran dia tengok cermin kan. Okey, baiklah. Okey, untuk membincangkan mengenai dekorasi cermin pada hari ini bersama kita di studio ialah Kim Maznihat. Kita persilakan Kim Mazni, seorang pereka dalaman. Okey, sebelum kita membuka topik kita Kim, pertama sekali terima kasih. Thank Kim, you. setuju atau tak setuju sebenarnya perempuan lebih lama depan cermin? Gelak kan? Betul atau tak? Saya rekan. Ikut juga kalau lelaki tu jenis suka tengok cermin kan, dia yang lagi lama kan. Okey, baik. Kim, boleh kongsikan tak tentang fungsi cermin ni dalam sesebuah kawasan di rumah, ruang di rumah? Okey, sebab basically macam orang cakap cermin tu untuk macam besarkan ruang kan. Tapi itu macam standard punya ideologi lah, jawapan besarkan ruang kan. Ilusi. Tapi ada persilang kaki, sorry. Tapi sebenarnya cermin tu more kepada untuk kita buat macam focal point kepada satu kawasan tu. Macam dekat dining room, kalau kita ada macam chandelier yang besar, dia macam biaskan cahaya dekat ruang tu untuk bagi ruang tu nampak lagi eksklusif, lagi expensive. And kalau macam kita ada macam koridor yang panjang ke apa kan, selalunya macam orang letak macam dekat ujung koridor. Koridor kan sempit, kecil kan. So dia bagi efek lah macam koridor tu nampak lebih panjang. Bukan lebih besar, tapi lebih panjang ke depan. Okey, kalau kita lihat setakat ni yang kita dengar suatu aspek ataupun faktor orang kata meletakkan cermin tu daripada sudut positifnya macam kita kata membesarkan dan sebagainya. Tapi ada tak sebarang situasi di mana kalau kita letakkan cermin tak sesuai pula di satu-satu sudut ataupun ruang rumah agaknya? Dia ada sebenarnya kita panggil macam satu tempat tu macam negative space. Okey, yang mana ruang tu kosong, kita boleh letak cermin tu kat situ. Tapi kita jangan letak cermin yang macam membelakangi satu bahagian kita tak nak tunjuk. Macam kabinet TV, belakang TV kan messy dengan wiring lah apa semua kan. So kita tak nak bagi dia nampak terlalu sebab dia dah bias kat situ. Dia biaskan tak nak ada refleksi yang kita nak sembunyikan. Yang tak cantik. Yang itu tak bagus dia punya location. Okey, bagaimana pula kalau tempat letak cermin tu lah kan nak bagi dia kena direct dengan cahaya matahari ataupun tidak? Okey, setengah orang cakap macam cermin tak sepatutnya letak dekat cahaya matahari.
sebab tak tahulah apa dia punya dekat. Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan, okey, dia sebenarnya kalau pemandangan kita dekat luar kan cantik, macam luar cermin tu macam ada hutan ke ataupun ada macam pokok-pokok ke apa kan. Cermin yang kita letak betul-betul bersebelahan dengan tingkap, dia akan biaskan keadaan luar tu akan jadi macam satu piece of artwork dekat dalam kita punya rumah. Kalau macam kita ada macam pokok-pokok, kita biaskan dia. So sebenarnya at the same time dia akan bawa natural lighting tu masuk bias ke dalam space kita. Okey, bila kita bercakap pasal tentang ilmu rekaan dalaman ni juga akan tips dan sebagainya. Saya lihat ada di setengah rumah juga mempunyai jenis-jenis cermin yang berbeza. Ada cermin berwarna, ada cermin yang memang flat saja colournya, warnanya. Jadi bagaimana tu? Okey, cermin yang biasa macam Okey, yang kita lihat cermin biasalah. okey. So kalau yang macam cermin muka hawa. cermin muka semua orang. Okey. Terus tu dia ada cermin yang macam efek colour macam emas, bronze dengan gansa. Dia bawa different feeling dekat kawasan tu. So macam selalu macam orang yang nak macam lagi luxury, lagi macam nampak lebih eksklusif, dia akan guna colour-colour yang macam bronze, gansa, perak, benda macam tu. Okey, warna-warna pun melambangkan mood ataupun konsep sesebuah ruang macam, itu. Bagaimana pula dengan sesetengah orang, dia dah tahu kalau letak cermin dekat satu ruang ni automatik tempat akan nampak luas, tetapi dia akan jadi terlalu banyak cermin pula. Apa kesilapannya? Betul juga. Dia rasa macam saya nak ruang rumah sini besar, cermin sana, cermin sini. Dia konsep dia kalau nak bagi ruang tu nampak luas, kalau dia memang betul lah dia nak attack that kind of ideology kan. Dia kena letak cermin tu betul-betul full daripada atas sampai bawah. Full height. Maksudnya tak pun dia kena ada satu cermin yang besar. Macam ni dia macam tak cukup besar lah. Dia kena cermin yang lagi betul besar, kita prop je dekat dinding. Okey, dan mungkin daripada visual yang kita saksikan ni sebenarnya, okey, kepelbagaian jenis cermin, kepelbagaian jenis bingkai dan sebagainya. Mungkin dari segi orang kata tips interior design atau rekaan dalaman ni, macam mana pula kita nak kata sesuainya apa yang kita saksikan ini? Okey, macam bingkai-bingkai yang banyak dia orang macam susun satu persatu tu, dia lebih kepada untuk target sebagai focal point. Maksudnya macam backdrop living room ke ataupun backdrop bilik, dia tak bagi efek untuk nampak luas pun, dia lebih kepada dekorasi. Lebih kepada susun atau cermin yang membuatkan bawa satu tema lah kepada kawasan tu. Lebih kepada design. Lebih kepada design. Okey, dan mengenai cermin ni juga kan Kim, cara nak jaga dia pun juga kadang-kadang kita sentuh sikit ada bekas tangan, sentuh sikit ada bekas tangan, lap lagi jelas dia punya kotor tu. Tips ni. Saya Kim, anak saya makan ditepeknya dekat cermin tu semua satu kerja. Betul. Kadang kita pegang habuk-habuk kadang kan. Betul. Okey. Ini tip yang saya belajar lah daripada dulu kan, orang suka dekor kat rumah apa semua. Mula-mula kita kena lapkan dengan kain yang basah. Kan kita tak boleh biarkan macam tu je sebab nanti dia akan ada mark air macam tu bila kering kan. So tips dia kena ambil surat khabar lama. Konyokkan dia, lepas tu bukakan dia balik sebab the reason why kita nak bagi konyok tu sebab dia punya dakwat tu bagi dia keluar balik. Kita gunakan dia untuk lap sampai dia berkilat. Sampai dia sebenarnya kadang-kadang bukan apa tahu, bila kita membersihkan cermin pun satu masalah juga. Bila kita dapat lihat orang kata garisan-garisan kekotoran tu masih kan, lagi tertinggal lah. Dia tak berkilat. Tak. Dia kena guna yang surat khabar tu sebenarnya yang paling bagus sekali. Kalau macam awal dia ajar saya, dia pergi kat cermin tu. Tak pernah ajar Bukan. Okey. Salah orang Okey, bagaimana pula dengan orang yang ada bajet-bajet tertentu untuk nak dekorasi rumah? Mungkin ruangnya kecil tetapi nak nampak eksklusif dengan penggunaan cermin. Bajetnya macam mana? Okey, sekarang ni trend untuk guna cermin yang macam very modern design. Macam very sleek metal, gold. Kadang tak ada frame pun. Dia just sekadar cermin sahaja. So cermin tu kalau kita tak nak macam full height, cermin mahal tau sebenarnya kalau full height. So dia sebenarnya kena dapatkan yang the right size yang macam bulat, yang besar, yang just nice, yang besar untuk letak sebagai focal point. Kalau kita letak macam banyak-banyak kalau mungkin Kim boleh komen apa yang kita saksikan. Ini memang berbagai efek daripada yang mewah sampai kan terlalu abstrak, terlalu art pun ada. Dah ada yang besar punya satu. So yang ni macam
Untuk macam orang yang ada budget, macam very limited budget lah kan, kita go for satu yang besar, yang just nice. Dan kita letak banyak-banyak item, akan cost you lagi dekat situ. Tapi at the same time kita nak nampak dia macam ruang tu nampak ada sikit reflection, ada nampak sikit eksklusif dekat situ kan. Bingkai pun main peranan juga, bingkai yang tradisional, bingkai yang modern. It's bergantung kepada konsep kawasan tu. Okey, mungkin juga bila kita lihat kan kadang-kadang orang gairah dia nak letak cermin di sana sini. Kemudian mungkin ada tak juga mereka tak faham sebenarnya tentang ketebalan cermin. Cermin yang sesuai atau tidak sesuai nak diletakkan di atas dinding kan bila full height dan sebagainya. Jadi bagaimana dari segi spesifikasi itu nak memastikan dia selamat dan sesuai? Cermin dia kena ada ketebalan yang sendirilah untuk bila kita lekatkan dekat sama ada yang gantung sebab dia lagi ruang. tebal, dia lagi berat. Ya, ya. So kita kena kalau yang gantung ni kita guna yang nipis je sebab dia dah ada frame dekat tepi tu. Kalau yang dekat wall semua kita kena guna yang tebal sikit sebab construction tu lagilah nak kena glue dekat wall lagi, nak kena make sure dia punya, and cermin ni senang pecah. Sangat dangerous sebab kalau dia dah pecah dekat ujung-ujung tu dia memang you kena tukar semua. Dia tak ada tukar. Dia retak kan. So kena buat nice frame dekat tepi dia so that dia macam tak membahayakan lah untuk budak kecil especially. Okey, mungkin kita sekarang ni sedang bercakap tentang dekorasi cermin dalam ruang tamu. Tapi bagaimana pula kalau dalam bilik tidur, di mana ruang yang sesuai supaya nampak bilik lebih luas? Okey. Maybe agak pelik lah kot location saya cakap. Cermin tu kita letak dekat belakang bedside table lamp, belakang lampu. Kan kalau kita ada itu, dia bukan untuk cermin muka pun. Tapi sebenarnya bila you buka lampu untuk table lamp tu, dia akan bagi efek macam dim sikit kawasan tu. Kita tak guna pun lampu yang dekat ceiling tu. Kita guna lampu table lamp tu. Okey, bermakna cermin itu berfungsi untuk membiaskan bukan saja imej tapi cahaya. Cahaya. Setengah orang ada letak cermin belakang pasu. Dia membiaskan pasu tu sebab dia nak bagi nampak ada dimensional dekat item yang dia suka tu. Bagaimana pula orang kalau suka letak cermin di depan katil, bangun-bangun nampak diri sendiri. Adakah itu sebab ada tengok juga dia kata tak Mesti elok buat, sebenarnya. Takut. Takut nak tengok muka sendiri. Takut muka sendiri pagi. Sesuai atau tidak agaknya? Design ni sebenarnya dia subjektif tau. Setengah orang dia tak kisah pun letak cermin ke depan katil dia as long as dia happy with it. Dia cantik. Kadang-kadang dia anggap dia bangun pagi dia cantik. Ialah bergantung kepada fungsi lah Kim. Sebenarnya cermin tu lebih kepada cita rasa masing-masing dan keperluan. Tapi kalau untuk tengok diri sendiri, mungkin begitulah rupanya. Kalau untuk mencantikkan, okey, Kim, sebagai orang kata nasihat terakhir, tips terakhir kepada para penonton wanita hari ini, beberapa tips penting utama apabila mereka ingin mendekorasi rumah mereka dengan cermin. Okey, tips yang pertama tu kena make sure kan yang cermin tu dia jangan kita fokuskan untuk membesarkan ruang dia. Sebab fungsi cermin tu sebenarnya untuk dia membiaskan ruang. Dia beza kat situ, besarkan ruang dengan biaskan ruang. Macam biaskan chandelier yang cantik, biaskan sofa yang ada di depan. Tapi make sure jangan letak dekat bahagian yang kita tak nak tengok. Belakang kabinet ke, belakang katil ke. So, kita boleh design, kita boleh ada apa-apa jenis cermin pun. Tapi kena bagi dia nampak bersesuaian dengan konsep kita lah. Maksudnya letak cermin tempat yang boleh refleks yang cantik-cantik sahajalah. Cantik sahaja. Soalan gurauan, Kim sendiri mak cermin ke bukan? Bukan. Bukan. Okey. Tapi tak tahulah, nanti mesti ada orang cakap ya. Okey. Baik, sekali kita ucapkan terima kasih Thank Kim you. Masni Perkedalaman kerana berkongsi dengan tips kita. Dan sebentar lagi kita ada sesuatu istimewa nak kongsikan bersama penonton awak. Kita akan craft sikit dengan cermin-cermin. Anda jangan ke mana. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Nak ambil cermin ke? Wanita Hari Ini. Segalanya
katanya mengenai cermin pada WHI Extra pada hari ini. Kalau tadi kita dah berbincang mengenai penggunaan cermin di dalam ruangan rumah, dan bersama saya hari ini ialah Syakina Zahra Shahrin Idham akan berkongsi mengenai art mirror. Okey Syakina, bila mulanya minat dalam art mirror ni? Dah lama sebenarnya, tapi mula berkecimpung tu dah mula PKP hari tu. Dalam 3-4 bulan lepas. Itulah antara hikmah PKP ni, kita dapat menceburi minat-minat yang tidak pernah kita sangka. Mungkin sambil-sambil tu mungkin Syakina boleh buat demo sikit lah. Boleh. Macam mana boleh dapat inspirasi ni? Ada tengok dekat internet ke, pembacaan buku ke? Sebab sekarang ni mirror art ni mula disambut ramai ya. Dari situ kita dapat idea untuk mulakan bisnes ni lah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini ada macam-macam design, macam-macam warna. Apa antara motif yang biasa Kina buat dalam art mirror Kina? Saya more kepada figura feminism. Macam itulah. Lebih kepada kewanitaan, ya, girly-girly sikit lah. Betul. Okey. Yang sekarang ni Kina nak buat design apa? Kita nak buat design macam pokok macam tu, just simple punya. Bunga-bunga macam tu. Okey, bercakap mengenai craft, pastinya ada macam-macam jenis craft. Kenapa Kina pilih cermin untuk dijadikan art mirror sebagai design? Sebab saya rasa mirror ni macam tadi, dalam slot tadi tu, boleh buat dekorasi, boleh buat sebagai hiasan. Itulah disebabkan saya memilih untuk buat mirror art ni. Okey. Biasanya kalau satu ni berapa lama Kina ambil masa untuk siapkan? Dalam masa 3 ke 4 hari macam tu. Okey, ada orang suka letak cermin dekat ruang tamu, ada Betul. suka letak dalam bilik. Kalau yang ini art mirror Kina ni sesuai nak letak dekat mana? Kalau untuk art mirror ni rasanya sesuai untuk dalam bilik lah. Sebab saya pun more kepada feminism kan. So ini dekorasi untuk dalam bilik lah, dalam bilik tidur. Okey, kenapa lebih suka design-design feminin, kewanitaan? Ke sebab wanita hari ini? Mungkin sebab saya sendiri nak ketengahkan apa yang inner dalam diri saya sebagai seorang wanita. Mungkin sebab itu kot saya memilih feminism figura ni. Okey, kalau kita tengok dekat meja ni kan semuanya saiznya sama je. Kina, adakah Kina boleh buat saiz-saiz berbeza ataupun lebih fokus kepada saiz yang sama? Untuk masa sekarang ni saya fokuskan untuk saiz ini dululah. Kenapa ya? Sebab lebih mudah bagi saya. Saya nak fokus on satu benda dulu. Nanti bila dah ke depan mana tahu saya nak ke saiz yang lebih besar, itu dalam perancangan jugalah. Okey, kalau dekat sini semuanya rekat-rekaan ataupun warna-warna yang lebih feminin, lebih kewanitaan. Dekat sebelah saya pun ada satu nak dikongsikan juga. Dekat sana temanya apa, Farin? Kalau anda bersama seorang wanita yang menerapkan orang kata imej-imej feminisme dan sebagainya, saya bersama dengan seorang jejaka, Muhammad Faisal Idham Zairuddin. Apa khabar? Kita nak panggil apa? Faisal. Okey, Faisal juga menggunakan konsep yang lebih kurang sama, iaitu menggunakan acrylic paint di atas cermin, tetapi sikit mungkin inspirasi dan konsepnya juga berbeza. Mungkin Faisal boleh kongsikan dengan kita apa yang ada di hadapan ini. Okey, ini semua contoh-contoh cermin yang saya pernah buat. Saya banyak memilih nature lah sebagai sebenarnya subject matter. More kepada nature sebab saya suka keindahan alam, lebih kurang macam tu. Saya suka ketenangan. So kalau saya tengok benda ni, saya boleh tenang. Saya suka tepi pantai, lebih kurang macam tu. Mungkin kebiasaannya apabila kita melihat karya-karya orang kata lukisan dan sebagainya, mungkin seperti mana yang kita lihat kan di atas orang kata bingkai ini dan sebagainya. Tetapi kalau adanya efek cermin ni, memberi impak yang bagaimana? Apa perbezaan yang dapat dilihat oleh mereka yang melihat? Dia macam contoh kalau kita balik kerja kan, penat-penat. Cermin tu nanti kalau kita tengok, kita boleh hilang stres tu, hilang penat.
sedikit sebanyak dapatlah kita kurangkan sedikit penat, stres tu hilang. Tapi Hawa tadi kalau bangun tidur dia takut, dia tengok muka dia kata. Makin stres dia kata. Tapi Hawa kalau Hawa tengok ombak ni dengan muka Hawa, Ya, insyaAllah memang Hawa juga lebih tenang. Tapi sebenarnya kan Fahril, tengok depan cermin tu pun bantu untuk keyakinan diri sebenarnya. Betul. Okey, mungkin Faisal boleh kongsikan kita bagaimana teknik anda dan juga inspirasi anda melakukan karya ini. Okey, ni semua yang dah hampir siap sebenarnya. Okey. Okey, sebenarnya masa permulaan kita kenalah touch up dulu first coating dengan warna putih. Kita kena dah start dengan warna putih sebab kalau saya start terus dengan warna, contohnya kalau start dengan warna biru laut ni, untuk second layer nanti kalau kita apply warna biru laut juga, dia akan tarik warna asal tu. So dia akan nampaklah permukaan cermin tu nanti. So kalau ini untuk macam yang terakhir kan, layer yang terakhir ataupun second yang terakhir, kita boleh terus touch up je balik. Okey. Memang sebenarnya kalau anda lihat memang nampak macam mudah. Betul, seni ni kalau kita cakap kita bukan, tapi cuba kadang-kadang orang tu dibuat sendiri, belum tentu jadi hasil yang kita inginkan. Dan inilah Hawa kalau kita lihat di visual yang kita saksikan ini antara karya-karya yang telah dilakukan oleh Faisal. Okay, alright. Okey, buat. Wah. Okey. Okey, kalau yang macam tu, berapa lama disiapkan tu Faisal? Oh, yang itu lebih kurang dalam seminggu. Oh, okey, seminggu. perlukan fokus yang lebih sikit Ya, ya. betul. Okey, dan bila cat atas cermin ni, ketahanan dia macam mana pula Faisal? Dia lepas je saya cat ni, saya akan coating dengan varnish. So dia akan boleh kekal selamanya lah. Unless kalau kita kopek dia baru dia akan tertanggal. Okey. Baik, dan kalau kita lihat sebenarnya mungkin kalau itu gambar singa tu itu lukisanlah. Tetapi sebenarnya kan bila kita lihat dekat cermin ni, kenapa kan, mungkin kita nak tanya pada Kina lah, kenapa bila dekat cermin ni tak ada pula kita nak letak singa kat situ, kita nak letak kenapa dia lebih kepada ombak, orang kata suatu benda yang feminin seperti yang Kina sedang buat ni? Sebab saya rasa cermin ni kita reflect diri kita, kita nak nampak ketenangan. Disebabkan itu juga kot kita more kepada feminism, more kepada bunga-bunga kan. Dan tak ada macam singa tu tak ada. Tak ada benda yang terkejut-terkejut. Kucing kan. Kalau tengok Kina sendiri, seorang yang muda lagi, 22 tahun ya umur. Trend budak-budak sekarang macam mana pula? Apa antara desain-desain yang mereka suka? Sekarang ni saya mendapat sambutan yang sangat hebat kalau macam illustration macam ni. Woman illustration macam ni. So macam yang ni sangat trending lah sekarang ni sebab dia nampak eksklusif, dia nampak very update lah macam tu. Okey, lukisan macam ni biasanya ni ada nama dia ke? Yang tu woman illustration tu lah. Women illustration. Okey. Kalau harganya macam mana pula Kina? Adakah beza mengikut desain ataupun Saya suka yang ni. Ni berapa harga? Berapa harga? Yang RM20 je. Dia mengikut desain. Dia mengikut detail-detail yang kita buat tu lah. Range harga daripada RM20 ke RM50. Okey, maksudnya kita pun boleh minta lah nak dekat macam mana, warna macam mana. Sambil-sambil Faisal buat ni, saya nak tanya juga pada Faisal. Alang-alang Hawa dah bercakap tentang minat anak-anak muda masa sekarang ni kan. Kalau mereka katalah minat apa yang dilihat, tetapi minat juga untuk mencuba. Bagaimana mungkin mereka juga boleh belajar dengan Faisal ke bagaimana? Dia sebenarnya kalau orang yang minat ni kan, dia benda yang pertama dia kena buat ialah dia buat dulu. Okay. Sebab benda tu takkan jadi kalau kita tak start betul. Kina pun kat sini dia bisik betul. Kan, sebab benda tu kalau kita tak start dan tak ada apa pun boleh jadi. Sebab apa yang kita nak, kalau kita nak buat, kita buat. So benda tu kalau kita takut tak jadi ke apa, betul memang bagus pun kalau kita takut. Tapi jangan terlalu takut lah. Sebab kalau kita terlalu takut, benda tu kita tak boleh buat. Kena cuba baru kita tahu. Kena cuba, yes. Macam tu kita boleh belajar. Kina dah lama ke maksudnya minat dalam bidang-bidang seni ataupun baru-baru ni je, oh rupanya ada bakat? Sebenarnya dah lama. Tapi baru find out tu masa PKP hari tu lah. Macam, ini minat aku kena ketengahkan. Macam mana boleh ada niat untuk nak buat dari minat kepada perniagaan pula? Macam mana ya? Sebab mungkin atas sebab kita nak
menjadikan daripada hobi tu jadi perniagaan yang boleh bagi manfaat pada kita. Okey, pasal dekat rumah saya. Kadang-kadang kita lihat di ruang-ruang rumah ada cermin yang besar macam kita dah berbincang dengan Kim tadi awal tadi kan. Ya. Ada tak permintaan atau bolehkah kan di ruang yang besar, rumah kata ruang makan tu kan selalu ada cermin kan. Kita nak bingkaikan dia dengan lukisan akrilik ni. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh Sebab akrilik ni dia tak kira apa je ke permukaan, dia boleh je. Kita boleh je colour. Okey, dan mungkin persoalan lain apabila lukisan tu sangat besar dan sebagainya, adakah dia lekat habuk ataupun bagaimanakah penjagaannya ataupun dia dibiarkan begitu saja? Okey, dia kalau pakai akrilik ni kan, terutamanya dekat cermin lah. Cara jaga dia just ambil tisu kering, lap je. Jangan pakai tisu basah. Kalau tisu basah tu dia boleh tertarik sikit colour tu. So nanti dia rosak lah. Kalau nak senang kita lap pakai tisu kering je. Dah, selesai. Habuk tu semua hilang. Okey. Kalau kita tengok Kina cukup teliti dalam lukisannya, yang ni Kina nak buat lukisannya bagaimana? Temanya apa? Nature. Oh, nature juga. Okey. Hawa, Baik. sebenarnya saya nak beritahu pada penonton. Untuk Hawa tak perlu risau, Hawa. Kenapa? Selalu kalau pergi Instagram buat filter ada bunga-bunga kat tepi kan. Tak apa, pakai je cermin ni. Ambil gambar dekat cermin. Ambil gambar dekat ada filter. Okey, tak apa. Kita juga nak ambil kesempatan ini bagi Kina dan juga Faisal untuk berkongsi media sosial masing-masing seandainya mereka berminat untuk membeli, mungkin belajar atau sebagainya. Mungkin kita mulakan dengan Kina, silakan. Okey, boleh dapatkan saya punya art ni di yunoya.co dan di Facebook juga yunoya.co. Okey. Itu Instagramnya ya. Ya, yunoya.co. yunoya.co. Jangan tersalah. Mungkin ada underscore di depan ke Instagram? Ada underscore. Okey, di depan tu dua ada underscore. Ada 2 underscore Okey, yunoya.co. Okey. Baik, untuk Muhammad Faisal sendiri yang kabarnya nak ada cita-cita nak buka studio. Nak mengajak mereka datang. Silakan. Okey, boleh juga dapatkan saya punya karya-karya ni di Instagram saya, Film Gallery, dan insya-Allah tahun depan saya akan buka studio juga, dan bolehlah datang untuk walk in, tengok sendiri karya-karya tu, dan dekat situ kau boleh terus beli ataupun boleh just ambil je dulu nombor ke ataupun tak gambar dengan artwork tu. Nanti kita boleh bincangkanlah kalau sekiranya mau beli ataupun tak. Saya banyak juga mempromosikan saya punya artwork ni dekat Twitter, Faisal Idham. Faisal Idham. Ini yang menarik perhatian penerbit kita, Puan Azrina kita tu. Dia tanya, ini palette ni apa cerita ni? Memang kalau kita tengok selalu memang orang-orang melukis ada palette macam ni. Palette ni sebenarnya dah berusia 3 tahun dah. 3 tahun. 3 tahun. Dan ni soalan saya yang bukan orang seni lah. Kalau macam ni kita boleh guna lagi ke? Tak boleh. Sebab colour ni dia, kalau kita try kan, kita nak cari colour yang baru, kita campur-campur, dia akan buat kuantiti yang banyak tau. Sebab kita nak pakai sikit je tapi kita tak tahu macam mana nak jadikan colour tu. So kita dah cuba-cuba, kita akan pakai sikit, yang tu kita biar je lah kering. Dia akan membazirlah sikit. Kalau saya lah. Tapi macam tu pun cantik ya. Kalau saya lah, saya nak beli yang ni. Itulah. Okey, kalau Kina pula dah mula masa PKP hari tu, dah minat, dah pun jadi perniagaan, apa pula misi, visi masa depan? Lepas ni mungkin nak kembangkan perniagaan, cermin lagi besar pula ke? InsyaAllah itu dalam sebahagian daripada perancangan saya untuk membesarkan lagi platform ni, mungkin bukan saja pada saiz yang kecil, mungkin akan pada saiz cermin yang besar, dan boleh juga nanti saya lukis atas kanvas ke, mana tahu kan. Tapi tema dan minatnya masih feminisme dan betul, kewanitaan. Okey. Betul lah. Sebenarnya hari ini topik kita adalah dekor cermin. Bukanlah setakat kita nak mengehadkan karya ataupun lukisan ini di atas yang seperti mana yang selalu sinonimnya kertas, kanvas dan sebagainya. Okey, Faisal mungkin boleh tunjukkan apa yang kita dah menambah baik tadi lukisan-lukisan kita ni. Okey, ini yang cermin ni, ini adalah layer kedua terakhir, dan saya tambahkan dia punya efek ombak. Dan kemudian lepas ni saya akan tambah dia punya highlight lah untuk yang terakhir sekali. So nampakkan dia realistik sikit. Jadi sebenarnya Hawa, masa kita sangat suntuk. Jadi kalau kita lihat cara mereka membuat karya mereka juga sangat-sangat teliti. Ya, kalau kita tengok Kina pun begitu teliti yang pemilihan warna hijau dan putihnya. Kita pun artistik juga. Dan kita harap kepada mereka, masyarakat luar sana terutamanya mungkin anak-anak kita untuk mungkin mencuba kreativiti ini sebagai satu yang baru untuk anda. Lagi-lagi tempoh PKPB ni, bila kat rumah mungkin anak-anak tu bagilah akrilik pen ni,
ada cermin kat bilik air tu, suruh dia orang lukis je. Okey, boleh juga dijadikan hiasan dekat rumah kan, sambil-sambil tu ada aktiviti baru. Betul. Dan ada hiasan baru juga. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Syauqina Zahra dan juga Muhammad Faisal kerana bersama dengan kita pada hari ini. Cukup teliti dan kita harap menarik minat para penonton untuk mendekorasi cermin mereka dengan lukisan seperti ini. Tak sabar saya nak tengok hasil Kina selepas ini. Kepada anda penonton wanita hari ini, jangan ke mana-mana, ada pelbagai lagi yang ingin dikongsikan bersama anda. Kita berehat seketika. Wanita hari ini. Kembali lagi di Wanita Hari Ini, dan pada segmen tajaan pada hari ini kita bersama si jelita sebelah saya, Nur Atira Samsudin, iaitu pegawai pemasaran jamu jelita. Sihat Atira? Sihat, apa khabar Hawa? Sihat, Alhamdulillah. Okey Atira, terus kongsikan apa yang dibawakan oleh jamu jelita pada hari ini. Terima kasih Hawa. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Okey Hawa, terpercaya dengan apa yang melanda dunia sekarang, isu pandemik ni, pasti banyak orang yang terkesan. Ada orang yang hilang punca pendapatan, ada orang yang gaji kena potong, ada orang yang tak ada kerja pun ada, dan lebih lagi bila ada orang kata apa, ada isteri yang nak bersalin, pasti sekarang tengah orang kata apa, cari-cari apa yang boleh mereka amalkan, sebab bukan semua orang berkemampuan nak upah bidan, dan kalau nak upah bidan pun terpercaya sekarang untuk kita cari orang yang jaga waktu proses berpantang sangat mahal. Jadi dengan apa yang kita alami sekarang, sebab tu hari ini Jamu Jelita nak berkongsi kepada anda set berpantang yang serba ekonomik, harga pun sangat murah, yang terpercaya RM169.90 lengkap untuk anda amalkan sebelum bersalin, dan juga anda boleh amalkan selepas waktu bersalin, iaitu proses berpantang. Hawa, dalam produk ni lengkap dengan 8 produk, boleh diamalkan sepanjang proses berpantang. Jadi yang mana masih mencari produk apa yang anda nak amalkan, Atira nak cadangkan boleh terus ke kedai jamu dapatkan set bersalin tradisi ni, sebab kalau di kedai jamu lagi murah Hawa, ada yang jual 130 pun ada, jadi boleh dapatkan di kedai jamu ataupun belian secara online. Sebab Atira yakin, Atira jamin buat anda yang belum pernah cuba set bersalin tradisi ni, anda pasti sukakan produk ini, sebab produk ini serba lengkap dan belum ada lagi di pasaran. Sekotak ni melengkapi ibu daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Yang mana dalam produk ini juga anda kita tahu lagi-lagi Hawa, berpantang ni adalah waktu yang sangat penting, sebab kalau kita tak jaga kesannya di hari tua nanti, kita akan ada masalah peranakan, kita akan ada sakit urat dan ganggu masalah kesihatan. Jadi Hawa, penting untuk berpantang supaya kita baik pulih dalam manu wanita, dan sebab itulah Jamu Jelita menghasilkan set bersalin tradisi yang satu-satunya di pasaran ada air selusuh, yang mana yang dah pernah bersalin pasti tahu air selusuh penggunaannya untuk bantu lancarkan proses kelahiran, dan dalam air selusuh juga anda boleh lakukan untuk buat mandian juga. Dan yang paling istimewa juga dalam set ini terdapat jus jamu moden, jus tradisi wanita yang serba lengkap dengan 16 serba terpilih dari majakani yang baik untuk luka dalaman, bahagian intim wanita, ada kacik Fatimah yang banyak manfaatnya untuk tenaga dalaman wanita, bahagian intim wanita, dan anda kira semua herba-herba yang kita tahu cukup baik untuk wanita ni kita formulasikan dalam satu botol jus tradisi wanita. Jadi amat disarankan untuk wanita berpantang amalkan, dan mengandungi juga Hawa, dalam ni ada serbuk nyaman, iaitu orang dulu panggil pilis. Yang mana kita cuma dapkan di permukaan dahi kita, dan penggunaan pilis ni bantu untuk orang kata apa, memberi kesegaran di kepala dan bantu untuk menenangkan ibu, sebab ada bauan aromaterapi. Jadi tak adalah ibu-ibu ni cepat stres, orang kata apa, lagi tenang je dengan penggunaan serbuk nyaman ni. Dan yang paling istimewa juga saya nak share, kita juga ada serbuk nyaman, kita ada sabun nyaman, sebab wanita yang mengandung pasti tahu apabila perubahan kulit yang sangat ketara. Kalau dulu kulit tu bersih, zaman anak dara bersih, dah mengandungnya ada kehitaman, ada stretch mark yang kira benda ni mengganggu. Ada juga yang suami kata macam harimau belang pun ada, bila kulit tu dah macam berzig-zigzag, kita punya stretch mark. Jadi sabun nyaman ni ekstra hangat. Kenapa Atira cakap ekstra hangat? Sebab kalau kita pakai di kulit tubuh, dia memberi ekstra dingin. Jadi buat wanita berpantang yang selalu sejuk-sejuk, anda boleh pakai sabun nyaman ni, sebab penggunaan sabun nyaman ni sangat bagus untuk kulit, bantu menyingkirkan sel kulit mati, bantu juga cerahkan permukaan kulit yang gelap-gelap akibat perubahan hormon sewaktu kita mengandung. Dan istimewanya juga dalam set bersalin tradisi ni Hawa, ada juga rendaman herba manjakani, sebab kita tahu wanita yang dalam proses berpantang akan ada masalah bau-bauan ataupun kotoran, kerana sewaktu berpantang ni adalah waktu di mana bahagian intim kita melalui proses pembersihan.
Jadi sebab itulah kita menyediakan juga rendaman dan pemanjakan ini yang ada 3 fungsi sebagai cebukan, tanggas dan juga rendaman. Buat yang nak jadikan sebagai cebukan, kita boleh rebus 15 minit, biar sampai suhu tu sejuk, kita boleh buat cebukan. Sebab herba-herba dalam rendaman dan pemanjakan ini akan bersihkan bahagian intim kita dan juga menginyahkan bau-bau yang kurang menyenangkan. Dan yang paling istimewa dalam ni juga banyak produk-produk istimewa yang mana akan percaya ibu-ibu boleh amalkan untuk proses berpantang, iaitu bam hangat. Ini yang paling penting sebab bila kita dalam proses kita mengandung, kita bersalin, kita tahu ada setengah part badan kita yang dah tak macam dulu. Lagi-lagi di bahagian lengan, di bahagian pinggul, di bahagian perut. Jadi boleh apply bam hangat di kawasan tersebut. Kemudian kita pakai bersama bengkung. Dan kita tahu bengkung tradisi wanita ni sebenarnya merupakan salah satu produk bersalin yang serba lengkap untuk orang kata apa digandingkan dengan set bersalin dan cukup laku Hawa. Sebab bengkung tradisi ni banyak yang beli repeat order sebab diorang suka sebab material dia labuh. Jadi anda boleh tengok kamera boleh fokus, dia sangat labuh. Jadi kalau kita pakai daripada bawah dada sampai bawah pinggul. Sebab bila kita mengandung, kita melalui proses berpantang, perempuan apa yang paling kita ada berubah adalah bahagian perut dan juga bahagian pinggul. Jadi dengan penggunaan bengkung tradisi dengan kain cotton yang sangat selesa, serap peluh, ibu boleh pakai sewaktu proses berpantang. Dan yang paling penting, ikatan zigzag ini dia lebih grip di bahagian pinggang. Jadi ibu boleh dapatkan balik pinggang idaman macam dulu. Ibu boleh dapatkan balik orang kata apa, menguatkan balik otot perut yang mengendor. Jadi boleh pakai bersama bengkung tradisi berharga RM39.90. Dan yang terakhir Hawa adalah produk Banana Milk. Banana Milk. Ini sebenarnya produk ramai yang cakap untuk ibu pantang ke? Bukan. Sebenarnya white Banana Milk boleh diamalkan oleh semua golongan lelaki dan wanita yang ada masalah kulit. Cuma kenapa Atira sarankan untuk ibu berpantang? Sebab dalam ni ada vitamin C dan multivitamin yang baik untuk tubuh badan. Dan yang paling penting, siapa cakap waktu berpantang tak perlu jaga kulit? Dalam ni ada kandungan pencerahan daripada astaxanthin, sarapan F dan glutathione, yang mana menurut kajian bahan-bahan ini cukup baik untuk bantu memberikan orang kata apa, kecantikan kulit secara menyeluruh dan bantu merawat masalah kulit. Jadi buat anda yang nak mengetahui lebih lanjut tentang produk jamu Julita, boleh terus hubungi 0113535753 ataupun secara ringkas nyawa buat para suami yang nak dapatkan produk set bersalin tradisi berharga RM169.90, boleh terus ke kedai jamu, kios kecantikan. Dan bengkung tradisi khusus untuk para ibu ataupun bakal-bakal ibu yang nak dapat kembali pinggang idaman berharga RM39.90, dan white Banana Milk berharga RM30.90. Kita bagi free shaker, ada 10 seceh, boleh bawa ke mana-mana sesuai diamalkan lelaki dan wanita serta ibu-ibu menyusui, ibu berpantang, serta boleh diamalkan semua peringkat usia. Jadi jangan lupa dapatkan produk jamu Julita di kedai jamu, kios kecantikan dan belian secara online di www.jombai.my. Cukup lengkap dari Betul, Atira, set bersalin tradisi, bengkung tradisi dan juga Banana Milk. Terima kasih atas Sama-sama. masa yang diluangkan pada anda. Kita nak berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali lagi di Wanita hari ini dan kita masih lagi bersama tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kalau kita tengok Kina masih fokus menyiapkan lukisannya. Memang sangat Tapi teliti. Kina boleh kongsikan juga ke dekat penonton dekat mana paling sesuai nak letak lukisan mirror art ni? Tempat yang paling sesuai untuk kita letak mirror art ni adalah dalam bilik, di atas meja. Kalau macam yang perempuan yang suka make up tu kan, letaklah tepi macam Okey. so lepas make up tu boleh selfie sekali kan. Okey. Baik, Faisal masih lagi meneruskan apa yang dilakukannya tadi. Okey, mungkin kita nak tanya pada Kim lah. Okey, mungkin pendapat Kim sendiri tentang bagaimana kita nak menyuai padankan karya dekor cermin ini di ruang rumah sebenarnya, kesesuaiannya. Okey, sebab dekor cermin ni dia nampak lebih kepada ada macam sentimental value dekat situ. Setengah orang dia akan commission, okey saya nak macam ni. Dia kena letak macam tempat yang dia boleh display and everything semua. And I'm sure dia orang boleh commission work juga. Macam kalau kita buat mural dekat wall, kita boleh buat juga mural tu dekat Cermin. Betul. Macam saya kata tadi, kalau kita dah mungkin bosan nak bila cermin kita tu terlalu orang kata plain dan sebagainya, mungkin kita boleh hire untuk buat painting. Betul. Takkan sedikit seni dekat situ ya. Baik, kita ada sesuatu yang juga istimewa bakal berlangsung malam ini, ingin dikongsikan bersama dengan anda. Persiapkan diri anda untuk 3 hari penuh debaran kerana inilah masanya untuk Music 35 separuh akhir. Saksikan saingan 30 buah lagu terbaik tanah air merebut tempat di anugerah juara lagu ke-35. 3 hari penuh dengan debaran kini bermula semestinya di Music 35.
separuh akhir pada 2021 dan 22 November ini jam 9 malam secara langsung di TV3. Muzik terus kekal untuk tahun yang ke-35. Cukup hebat dan ramai peminat-peminat pasti menantikan persembahan-persembahan artis-artis hebat ini. Okey, baik. Sekali lagi kita kena ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama kita di hujung minggu ini untuk WHI Extra. Tapi sebelum kami meninggalkan anda, kami tidak akan jemu-jemu di wanita hari ini untuk mengingatkan kepada anda tentang SOP sepanjang tempoh PKPB ini. Pastikan kekalkan jarak sosial yang selamat dan juga pastikan anda menjaga diri dan kita jaga kita. Ya, kita sama-sama nak melawan virus ini dan semoga dapat cecah angka kosong buat selama-lamanya. Jaga diri anda dan harapnya segala perkongsian pada hari ini memberi idea baru buat anda semua untuk dekorasi rumah ataupun ruang-ruang pejabat anda mungkin. Baik. Dan jangan lupa untuk terus like dan follow Facebook kami Wanita Hari Ini dan juga Instagram kami WHI TV3. Dan kami akan kembali pada hari Isnin nanti. Satu topik yang ramai mungkin mempersoal, mempertikai dan ingin membincangkannya tentang dalam situasi kahwin. Itu mungkin. Kahwin paksa atau rela? Jangan tanya saya, tanya penonton. Kahwin paksa atau rela, itu yang akan dibincangkan pada Wanita Hari Ini Isnin nanti. Jadi kita tinggalkan anda sini. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye. Istri permaisuri, dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri, wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri, Dia Pusawati aliran masa kini, dia